Kita nak bersama dengan Munawar dan juga Hafiz Dawson yang telah pun bersedia di sebelah, dan bersama dengan mereka Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Silakan. Ya, betul tu Syafiqah. Sekarang ini tetamu kita secara dalam talian sudah pun bersedia untuk kita berbicara berkenaan demokrasi dan pilihan raya, iaitu Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Marayu, ITM. Assalamualaikum, Prof. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Prof, saya fikir ini adalah episod akhir untuk Prof untuk berehat seketika, tapi kita tidak nak bagi waktu rehat ini untuk kita pentingnya watak Datuk Prof ini untuk kita bercakap berkenaan dengan pilihan raya dan demokrasi. Dan saya pasti dah percaya di hadapan Datuk juga, walaupun kepakaran Datuk dalam bidang perlembagaan, pastinya banyak persoalan-persoalan teknikal yang perlu kita tanyakan. Kalau kita lihat kepada pilihan raya dan demokrasi, saya ingin mulakan. Tadi awal saya dan juga Munawar kongsikan kepada kita semua bahawa kali ini adalah gelanggang pertama untuk pengundi muda sebenarnya, berusia 18 hingga 20 tahun. Mungkin awal ini untuk kita beri satu gambaran berkenaan dengan pilihan raya dan demokrasi yang kita ingin kaitkan kepada undi 18 ini, bagaimana kita perlu faham dan juga bagaimana sebenarnya momentum yang daripada pandangan Datuk Prof berkenaan dengan pilihan raya dan demokrasi khususnya kepada anak muda apabila undi 18 ini dimulakan. Datuk. Terima kasih Hafiz, Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua penonton. Ya. Kalau bercakap tentang undi 18, sebenarnya sebagai warga negara dan sebagai pemerhati dalam perundangan dan juga politik negara, saya rasakan ini adalah satu debaran. Ya. Bagaimana warga muda akan terlibat dalam pilihan raya ini. Ya. Kalau kita lihat pada definisi demokrasi itu sendiri, kita dapati bahawa demokrasi itu melibatkan rakyat yang memilih. Semakin ramai rakyat yang memilih, semakin kukuhlah demokrasi itu. Jadi dalam konteks orang muda ini, pertama dari segi penambahan jumlah pengundi itu, maknanya mereka yang berumur lebih daripada 18 tahun ini boleh mula mengundi, dan ini menunjukkan partisipasi rakyat itu menjadi lebih ramai untuk menentukan siapa yang akan dipilih atau siapa yang akan berjaya menjadi calon, menjadi perwakilan kepada rakyat. Yang keduanya, mungkin dari segi demokrasi dalam era digital dan teknologi maklumat ini, kita akan dapati bagaimana orang muda ini menggunakan kebolehan dan keupayaan mereka untuk menentukan pilihan-pilihan pada calon-calon yang bertanding. Ya, jadi kita nampak ada dua perkara yang pentinglah berkaitan dengan demokrasi ini apabila melibatkan pengundi-pengundi yang berumur 18 tahun. Ya, jadi pertamanya dari segi penglibatan mereka yang bertambah bilangan pengundi, yang keduanya dari segi menentukan calon-calon atau memilih calon-calon dengan upaya dan pengalaman mereka yang berumur 18 tahun ini. Ya. Jadi saya nampak ini adalah suatu yang perlu kita beri perhatian, dan seterusnya dalam perhatian yang seterusnya dalam amalan demokrasi di negara kita. Ya, Hafiz. Baik Datuk, kita akan memperincikan lagi berkenaan dengan undi 18 ini, tapi terlebih dahulu Datuk, mungkin kita boleh memberikan pemahaman awal juga kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya bagi rakyat di negeri Johor berkenaan perjalanan demokrasi khususnya bagi di negeri Johor ini, kerana kita sedia maklum daripada awal pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sehinggalah ke watikah pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor yang ditandatangani oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Mungkin Datuk boleh memberikan gambaran yang lebih jelas berkenaan perjalanan demokrasi ini. Okey, kita melihat kematangan ataupun perubahan yang dinamik dalam amalan demokrasi di negara kita, ya, apabila pada peringkat persekutuan ini mengalami beberapa perkara yang melibatkan amalan demokrasi, ya. Dan di negeri Johor itu juga apa yang asalnya menyebabkan pembubaran dewan itu juga berkaitan dengan amalan demokrasi itu dalam Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Apabila berlakunya kemungkinan berlakunya suatu keadaan yang tidak membolehkan suatu undang-undang itu diluluskan, terutamanya undang-undang yang penting di negeri tersebut atau di dalam Dewan Negeri tersebut, maka pembubaran itu difikirkan patut dan perlu oleh
Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Raja Pemerintah bagi negeri Johor. Jadi pembubaran itu adalah suatu langkah untuk memastikan bahawa demokrasi itu dapat berjalan dengan baik. Dan kemudiannya amalan dalam Dewan Undangan Negeri itu, Dewan Negeri itu boleh ditetapkan melalui pilihan rakyat itu sendiri. Ya, apabila Dewan itu dibubarkan, pastinya dia akan berlaku satu pilihan raya dalam masa 60 hari daripada tarikh pembubaran tersebut. Ya. Sebelum itu, sebelum berlakunya pilihan raya pada hari kejadian seperti hari ini, sebelum itu diadakan penamaan calon dan sebagainya lah. Dari segi prosesnya ialah pembubaran Dewan itu untuk membolehkan rakyat memilih, membolehkan demokrasi itu berjalan dan kemudiannya membolehkan calon-calon dipilih yang baru dipilih untuk menjadi menganggotai Dewan Negeri dan seterusnya. Diharapkan selepas ini, pemilihan oleh rakyat ini akan membolehkan demokrasi berjalan lancar dan membolehkan Dewan Undangan Negeri melaksanakan tugas-tugas mereka dalam menggubal undang-undang. Baik, Datuk Prof, walaupun kita melihat kepada pengumuman telah pun dimaklumkan tentang pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor, kita maklumkan banyak perkara ini. Walaupun kalau kita dapat lihat Munawar, sudah pun berlaku 2 minggu yang lepas, kita dapat lihat masih lagi ada perbincangan. Ini yang saya suka melihat kepada pendidikan politik yang perlu kita faham. Kalau kita lihat ada perkataan Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor sebagai tiang seri, ini wujudnya soal perbelanjaan dan sebagainya. Ini menyebabkan ada masyarakat yang mula berbincangkan soal perlembagaan persekutuan dan juga melibatkan Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor. Ini kita ingin melihat bagaimana perkara ini tidak boleh memberi satu kontradiksi yang jelas dan perlunya penerangan daripada pakar perlembagaan supaya kita faham sebenarnya apa yang kita bincangkan ini sebenarnya adalah berlaku berlandaskan apa yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Datuk. Ya, kalau bagi negeri Johor, Undang-Undang Tubuh bagi negeri Johor ini menetapkan bagaimana proses pilihan raya pada negeri itu dilakukan. Walaupun pihak otoriti yang melaksanakan pilihan raya itu adalah agensi yang dikatakan agensi persekutuan, itu Suruhanjaya Pilihan Raya. Itu satu Suruhanjaya yang bertanggungjawab untuk melaksanakan, untuk mengendalikan atau untuk mengurus pilihan raya, sama ada ia pilihan raya umum bagi persekutuan atau pilihan raya umum bagi negeri atau bahkan juga pilihan raya kecil. Tapi dari segi undang-undang yang mengawal hasil daripada pilihan raya itu, terutamanya hasil daripada pilihan raya atau proses untuk pergi kepada pilihan raya. Macam kita tahu bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Raja Pemerintah bagi negeri Johor yang mengisytiharkan atau memasyurkan pembubaran Dewan, itu terdapat dalam peruntukan di dalam Perlembagaan Negeri Johor atau Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, the Law of the Constitution of Johor. Jadi apabila menentukan pilihan raya juga, ia terdapat peruntukan itu di dalam Perlembagaan Negeri Johor. Kemudiannya apabila berlakunya pilihan raya juga, ia adalah ia haruslah juga bertepatan dengan Perlembagaan Negeri Johor. Jadi dalam negara kita ni, kita merujuk, kalau melibatkan negeri, pastinya kita harus merujuk pada Perlembagaan Negeri, dan dari segi perlembagaan persekutuan itu dia terpakai ke atas semua, tetapi rujukan utama pada ketika ini ialah untuk pilihan raya ini dan pelantikan selepas pilihan raya, pelantikan Executive Council atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri itu adalah tertakluk kepada Perlembagaan Negeri Johor. Ya, Prof. Datuk, kita sekarang ini bersiaran di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru. Jadi ianya merupakan satu lokasi yang cukup strategik untuk kita semua, untuk kita mendekati seluruh bangsa Johor, khususnya untuk kita mengetahui situasi semasa khususnya dalam proses pengundian sehinggalah keputusan rasmi akan diterima pada malam nanti. Baik, Prof. Datuk, kalau bercakap berkenaan demokrasi dalam negara ini, sudah pastinya juga selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri ini juga kerajaan pada ketika ini masih lagi dikategorikan sebagai caretaker government. Jadi pendefinisian itu mungkin Prof. Datuk boleh memberikan perinciannya untuk seluruh keluarga Malaysia.
Okey, rata-ratanya warga Malaysia sudah mengenali sistem kita lah. Pada saya sebab kita telah beberapa kali mengalami ataupun melalui boleh dikatakan kadang-kadang polemik, kadang-kadang krisis ya, melibatkan pilihan raya ini. Jadi kita telah faham perbahasan bahawa sekiranya suatu Dewan Undangan itu dibubarkan, ia secara langsung telah juga membubarkan kerajaan atau Majlis Mesyuarat Kerajaan bagi negeri itu. Kalau peringkat persekutuan ialah jemaah menteri lah. Bila parlimen bubar atau Dewan Rakyat bubar, maka jemaah menteri juga terbubar. Begitu juga dengan negeri. Sekiranya Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan, maka Majlis Mesyuarat Kerajaan itu juga terbubar. Apabila Majlis Mesyuarat Kerajaan terbubar, maksudnya negeri itu tidak mempunyai kerajaan. Tetapi dari segi kelangsungan, dari segi perjalanan pentadbiran negeri, sesebuah negeri itu haruslah atau hendaklah mempunyai kerajaan. Maka di situ timbullah istilah kerajaan sementara atau caretaker government ya. Jadi sampailah ketika ini ia adalah caretaker government. Sehinggalah suatu kerajaan baru kemudiannya nanti akan ditubuhkan ya selepas pilihan raya. Sebab itulah ada kalanya setengah keadaan seorang menteri besar atau Perdana Menteri itu dilantik secepat mungkin. Contohlah kalau kita lihat pilihan raya umum bagi negeri Melaka hari itu kan secepat mungkin ketua menteri itu dilantik. Tapi jadi dari segi kebanyakan masanya mesti cepat-cepat lantik Majlis Mesyuarat Kerajaan itu selepas pelantikan menteri besar atau ketua menteri bagi negeri-negeri yang tidak ada raja ya. Jadi dalam kes negeri Johor ini secepat mungkin menteri besar akan dilantik dan itu menunjukkan wujudnya kerajaan baru, maka terbubarlah kerajaan caretaker government, tapi ia secara otomatis dia tidak perlu pengumuman, dia tidak perlu pengisytiharan atau pemasyhuran tentang pembubaran caretaker government itu. Sebagaimana ia dicipta, ianya tidak dimasyhurkan sebagai caretaker government. Kalau istilah peruntukan dalam perlembagaan sebenarnya kita tidak ada istilah caretaker government itu. Cuma dia ada istilah sekiranya jemaah menteri atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri itu dilantik semasa parlimen dibubarkan atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Istilah itu tidak wujud. Cuma kita faham dari segi amalan atau convention sahaja. Dr. Prof, kalau kita bercakap tentang caretaker ini membuat keputusan ataupun menjalankan pentadbiran supaya ianya tidak mengganggu ekonomi dan juga perjalanan negeri Johor itu sendiri. Soalnya kalau sementara caretaker government ini melakukan satu perkara ataupun sudah membuatkan satu keputusan penting dan juga kerajaan itu bertukar daripada caretaker sebelum ini. Ini adalah worst case scenario yang kita ingin lihat, Datuk Prof. Bagaimana sebenarnya situasi ini berlaku atau adakah caretaker ini ada satu limitasi untuk buat satu keputusan besar yang seakan memberi impak kepada kerajaan baru yang akan tertubuh selepas caretaker ini berakhir, Datuk Prof? Hafiz, itu adalah resiko lah bagi kerajaan baru ya. Apabila mengambil suatu kerajaan bukan setakat mengambil amanah tugas atau mengambil kuasa, pada masa yang sama kerajaan yang baru itu akan mengambil juga liability, tanggungjawab ya. Kita lihat pada contoh pada peringkat persekutuan kita lihat dulu suatu kerajaan yang telah lama memerintah dan kerajaan baru ambil, maknanya segala liability itu juga diambil, bukan setakat mengambil kuasa. Jadi resikonya di situ. Sekiranya caretaker membuat suatu keputusan yang besar, tapi kalau kita lihat dari segi prinsip caretaker government itu sendiri, kerajaan sementara itu mereka tidak sepatutnya membuat keputusan yang besar. Tetapi kalaulah the worst case scenario, saya tidak tahu dan tidak ada apa-apa niat berkata tentang ini ya, sekiranya berlaku pada negeri Johor, maka kerajaan baru yang akan mengambil tampuk pentadbiran negeri Johor itu juga akan mengambil liability yang telah berlaku sebelum ini. Jadi ini adalah suatu yang suatu perkara yang kesan atau resiko lah dalam sesebuah sistem demokrasi itu apabila kerajaan itu bertukar. Tapi prinsipnya ialah caretaker government tidak boleh membuat suatu keputusan besar yang melibatkan ekonomi ataupun melibatkan keselamatan ataupun pentadbiran negeri atau negara. Tapi sekiranya ia berlaku, maka liability ataupun perkara yang perlu diselesaikan itu diambil oleh
kerajaan baru untuk menyelesaikan tugasan, apa juga kontrak yang contohlah kalau kerajaan sementara itu menandatangani kontrak dan sebagainya, liability kontrak itu semuanya akan ditanggung oleh kerajaan yang baru nanti. Baik, Datuk, itu satu perincian yang cukup jelas untuk kita gambarkan kepada seluruh keluarga Malaysia, dan juga mungkin Datuk boleh juga memperincikan berkenaan situasi semasa sekarang ini. Sudah pastinya pada malam nanti kita akan nantikan keputusan yang dinanti-nantikan oleh semua pihak untuk kita menantikan kerajaan baru yang tertubuhnya untuk memastikan kestabilan dan juga pembangunan negeri Johor bagi jangka masa 5 tahun yang akan datang. Mungkin kita boleh dapatkan gambaran berkenaan tertubuhnya 2/3 majoriti bagi pilihan raya kali ini, dan mengapa pentingnya untuk kita mendapatkan majoriti 2/3 ini, Datuk? Okey, Munawar, boleh tak saya, sebelum saya pergi tu, saya nak cerita sikit tentang demokrasi dalam pemerhatian saya di pilihan raya di Johor. Tadi saya Boleh, tengok Datuk. Hafiz juga memaparkan kepada kita tentang adanya suatu tempat, contoh Kempas 7 penjuru, N47 7 penjuru, N41 6 penjuru. Ya, jadi ini menunjukkan meriahnya demokrasi dalam pilihan raya di negeri Johor ni. Kenapa kita kata meriah demokrasi itu? Sebab kita ada 7 parti politik yang bertanding dan mereka bertanding pada satu tempat, menjadikan pilihan, menjadikan banyak pilihan, dan ini adalah satu, saya tak tahu sama ada definisi demokrasi itu akan boleh menepati, sebabnya bila ramai calon, dia akan mengurangkan bilangan pada setiap, ataupun bilangan pada setiap parti itu akan menjadi kecil, ya. Jadi kita tidak tahu, maknanya contohnya kalau ada 7 penjuru, salah seorang itu mempunyai bilangan terbanyak, maka ia mempunyai, boleh dikatakan memenangi pilihan raya tersebut. Tetapi sebenarnya oleh kerana pecah undi itu, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mempunyai majoriti yang sebenar. Jadi pada saya ini adalah satu penelitian yang rakan-rakan ahli-ahli sains politik, pakar-pakar pengkaji pilihan raya ini boleh menggandingkannya dengan dalam perundangan berkaitan dengan demokrasi ini. Jadi ini pada saya satu perkara yang sangat menarik untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut, amalan demokrasi dalam pilihan raya di negeri Johor ini apabila begitu ramai calon bertanding pada satu tempat. Mungkin ini bukan satu yang biasa, tetapi ia suatu yang luar biasa. Ia mungkin pernah berlaku di negeri-negeri lain juga, tetapi ini suatu perkembangan yang agak orang kata agak besar dalam amalan demokrasi itu sendiri, ya. Jadi kalau kita balik kepada persoalan Munawar tadi berkaitan dengan membolehkan suatu parti mendapat 2/3 majoriti. Tapi kalau kita lihat daripada kekuatannya, sekiranya walaupun orang kata kalau dapat simple majority itu sudah dikira memenangi atau dapat menerajui pentadbiran negeri Johor, tetapi sekiranya mendapat 2/3 majoriti, ia mengukuhkan lagi kerajaan itu. Tapi ini tidak bermakna suatu yang orang kata nak kata kalau dapat 2/3 majoriti ini tidak bermakna juga pihak pembangkang itu yang mendapat minoriti itu, jumlah minoriti itu tidak boleh bersuara dalam dewan, dan kita harapkan juga perbincangan di dalam dewan negeri itu lebih menumpukan kepada kepentingan negeri Johor atau bangsa Johor sendiri. Tidak kira sama ada 2/3 majoriti ataupun simple majoriti. Tetapi 2/3 majoriti ini membolehkan kerajaan itu memerintah dengan bergaya lah. Ya, dengan bergaya. Kenapa 2/3 itu penting? Terutamanya untuk membahaskan tentang dasar-dasar negeri itu. Ia boleh disokong oleh ramai pihak kerana keadaan amalan politik di negara kita ini ialah ikut parti. Kadang-kadang kita perlu lihatkan kepada juga kepentingan rakyat dan juga terutamanya dalam kawasan yang mempunyai beberapa penjuru atau penjuru yang besar tadi. Ya, jadi ini juga satu pengamatan yang kita perlu lihat dengan lebih lanjut untuk analisis dan kepentingan amalan demokrasi dan juga penguasaan dewan oleh suatu-satu parti politik atau gabungan parti politik itu. 2/3 ni orang kata mudah nak buat pindaan kepada perlembagaan. Kalau nak buat undang-undang biasa, dia simple majority pun sudah memadai.
Itu saja, Munawar. Ya, baik Datuk Prof. Kita sama-sama menantikan perjalanan menuju kepada angka melepasi 28 untuk membentuk majoriti. Kita beri laluan kepada Syafiqah untuk N15 katanya untuk kita dapatkan maklumat berkenaan dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Johor. Silakan Syafiqah.